Simetri numerik Al-Quran menyingkap ijaz matematik Al-Quran. Simetri numerik menyingkap ijaz matematik Al-Quran, penerokaan laluan, pola dan jaring ilahi. Disediakan untuk umat yang mentadabur tanda-tanda Allah dengan niat ibadah dan zikir. Numerik. Prolog permulaan dengan niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami memulakan perjalanan ini dengan niat ikhlas untuk mentadabur tanda-tanda ilahi dalam Al-Quran. Doa kami, semoga usaha ini diterima sebagai ibadah menjam kita kepada cahaya kebenaran dan keesaan Allah. Kami menafikan sebarang keupayaan melainkan dengan izin Allah. Buku ini bukanlah tafsir mutlak, tetapi zikir numerik yang menjam pelajar ahli teologi dan umat Islam untuk melihat keajaiban ijaz Al-Quran melalui simetri nombor. Jaring ilahi, sebagaimana tasbih kosmik yang bertasbih kepada Allah bersembah, menjadi panduan kami untuk meneroka laluan pola. Laluan 7, 237, dan 1729 yang menghubungkan ayat-ayat suci. Semoga perjalanan ini membawa kita lebih dekat kepada Tauhid dengan hati yang terbuka dan akal yang merenung. Wallahu a'lam bishawab. Sadaqallahu azim. Mukadimah. Jaring ilahi dan cahaya yang kekal Al-Quran adalah cahaya yang kekal, sebagaimana Allah berfirman, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami, supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Dalam setiap ayat terdapat tanda-tanda ayat yang menyeru kita mentadabur keajaiban ilahi. Jaring ilahi adalah metafora bagi keterkaitan nombor, huruf, dan ayat dalam Al-Quran, membentuk simetri yang mencerminkan tauhid. Laluan pola, seperti laluan 7 ayat Al-Fatihah Mathani atau 237 huruf muqatta'at, menjadi benang yang menyambung not-not ilahi ini. Buku ini menjam Anda untuk melihat ijaz matematik Al-Quran, bukan sekadar nombor, tetapi zikir yang menghidupkan hati. Kami menjam pelajar untuk mengira, ahli teologi untuk merenung, dan umat Islam untuk berzikir. Marilah kita memulakan perjalanan ini dengan niat suci menuju cahaya yang kekal. Bab 1. Asas simetri numerik. Pengenalan Al-Quran adalah mukjizat yang sempurna, sebagaimana Allah berfirman, "Tidakkah mereka mentadabur Al-Quran? Sekiranya ia bukan dari Allah, nescaya mereka akan mendapati banyak percanggahan di dalamnya." Simetri numerik adalah salah satu aspek ijaz, di mana nombor seperti 7, 19, dan 1729 membentuk pola harmoni. Pola asas 7 Mathani, 7 ayat Al-Fatihah surah Al-Fatihah menjadi teras solat dan zikir. 19 disebut dalam surah Al-Amput, di atasnya ada 19, menunjukkan ketepatan ilahi. 1729, not harmoni yang menghubungkan laluan seperti 19, 19, 19, Jaring ilahi, nombor-nombor ini bukan kebetulan, tetapi not dalam jaring ilahi yang mencerminkan keesaan Allah. Bab ini menjadi asas untuk memahami laluan pola yang akan diteroka dalam bab-bab berikutnya. Bab 1. Pengenalan kepada laluan pola. Definisi laluan pola. Laluan pola ialah kaedah matematik yang menghubungkan pola numerik dalam Al-Quran seperti 7 ayat Al-Fatihah ke 1729. Operasi asas termasuk kuasa, jumlah digit, dan pemetaan. Laluan utama laluan 7 Mathani, 7 ayat Al-Fatihah, spriblets, wanda zeja 2 cumdat kuadrat 9, 2 plus A plus 9, wanda sebab plus 2 plus mid. Laluan 13 arad, tidlezin surarad selangkan 9 smak kuadran, sins plus 9, sain 7 29. Laluan 89 Al-Fajr, tuman fijinal to 29 berlada 29 7 plus dek plus 29. Jadwal Son 1. Langkah laluan 7 Mathani. Langkah operasi khas 11 kamas 7 12 2 kuadrat 9 plus 9. Mantas dan 1 plus 7 plus 9 plus 9 plus 9. Laluan numerik ke 1702 graf jaring ilo sembilahi. Makna laluan. Pola menunjukkan bagaimana nombor suci berkait, mencerminkan ijaz matematik yang mengajak kita berzikir melalui akal dan hati. Bab 2. Laluan lanjutan pengenalan. Bab ini memperluas laluan dengan meneroka hubungan kompleks seperti kedua 37 ke 29 dan resonansi kuantum. 2.1. Tujuan Jud Mathani. Tujuan berwujud vandenlan plus sens vinan 2 plus 6 plus 2 plus 9 plus 7. Tuban duam hubungan polan 237 domissions men dan 129.
237 huruf muqatta'at, 799 1729 lambang harmoni ilahi. 23 nomor keterkaitan resonansi kuantum. Nomor seperti 7 dan 237 beresonansi seperti belitan kuantum menghubungkan not-not dalam jaring ilahi. 24 pelan teman walas bulan 9 12 kabulan bian. Berkait dengan dua huruf hijaiyah dan sri yang keasas, 12 plus 9, 37, 28, 9, 9, 25, 2 membentuk not ilahi. 25, laluan poltualan 2 type 26 huruf 6 nombor 200 berian dengan saranat stuberi berikut vitamin 6 dosium gian huruf 6 sempurna kemathani. Jadwal 225. Laluan pola 286 langkah operasi hasil 128 6 344 2T plus 47. Rajah 2.5 laluan pola 286 di graf jaring ilahi 286. Bab 3. Laluan berasaskan surah lain. Pengenalan ini meneroka laluan pola untuk surah lain seperti Al-Ikhlas, Al-Kahfi 110 ayat dan 116 jumlah surah. Laluan utama surah Al-Ikhlas 23 Mimat Kurasundian 15 plus 97. Surah Al-Kahfi 12 dan Tantuk Ider 24 dan 9 3 2 plus 4 Transit 29. 11 surah 11 sampai 1 9. Makna setiap surah menyumbang not dalam jaring ilahi memperkukuh ijaz menyeluruh. Bab 4 keterkaitan muqatta'at dan mathani. Pengenalan muqatta'at berarti kedudukan mathani juz ayat adalah rahsia ilahi yang beresonansi melalui laluan pola. Laluan utama 237 di 3 kombat laman memberjudu, G4 2 tahap 9 redian 13 lambang surah muqatta'at 2 Jadwal 4.1 hubungan 237 dan 7 operasi hasil 237 lalu dibersiun tidak tius pesemjudu. Rajas 4.4 keterkaitan muqatta'at dan matan di graf jaring ilahi muqatta'at. Bab 5. Hubungan 237 ke 9. Pengenalan bab ini meneroka transformasi 2 ke 9 perkataan Al-Fatihah sesuka langkabut. Laluan utama 2 santet taman pusat sedolded kewud tujuan badan demi starnes 19 sijud spiers. Jadwal 5.1. Transformasi 237 ke 29. Langkah operasi. Hasil 1 237 ke 100 plus 9 pimpinan 237 22 plus 3 plus 2 sembilan. Raja 237 ke 29 di graf jaring ilahi ke 237 2 Bab 6. Ijaz menyeluruh melalui jaring ilahi. Pengenalan bab ini menyatukan semua duducu untuk frame sisi yang 216 lebah subjugos dan sembilan 217 ke dalam jaring ilahi menyeluruh. Harmoni numerik sampai dudu sebagai not harmoni, Juz Bridge 289 sebagai lambang muqatta'at, 237 dan 2 Resonansi kuantum seperti belitan kuantum, nomor-nomor ini beresonansi, mencerminkan tasbih kosmik. Jadwal 6.1. Rangkaian jaring ilahi pola hubungan not harmoni 7 mathani Sri Dududa 229 237 muqatta'at 227 29286. Al-Baqarah 7 Rajah 6.1. Jaring ilahi menyeluruh. Di graf jaring ilahi menyeluruh. Epilog cahaya yang kekal. Al-Quran adalah cahaya yang kekal. Sebagaimana Allah berfirman, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perjalanan melalui laluan pola 7, 237, 286, dan 1729 adalah zikir numerik yang menghubungkan hati kepada tauhid. Kami menjempelajar untuk terus mengira ahli teologi untuk merenung dan umat Islam untuk berzikir. Jaring ilahi ini bukan penutup, tetapi permulaan untuk mentadabur tanda-tanda Allah. Semoga usaha ini menjadi cahaya yang kekal dalam hati kita. Wallahu alam bisawab. Sadakallahu azim. Glosari jaring ilahi, rangkaian nombor dan pola yang menghubungkan ayat-ayat Al-Quran. Laluan pola, kaidah matematik untuk menghubungkan pola numerik. Tasbih kosmik, metafora untuk bertasbihnya alam kepada Allah. Mathani, buat Al-Fatihah yang diulang dalam solat. Muqatta'at, huruf-huruf terputus di awal surah tertentu, berjumlah 237 huruf. Al-Quran diturunkan lebih 1400 tahun yang lalu, berdiri sebagai bukti abadi bagi kebesaran ilahi. Kitab suci ini bukan hanya sekadar teks agama,
tetapi juga sebuah mukjizat yang terus menginspirasi dan memandu umat manusia sepanjang zaman. Ia adalah kitab panduan, sumber kebijaksanaan, dan cahaya petunjuk untuk seluruh umat manusia. Setiap ayatnya membawa makna yang mendalam, memberikan panduan moral dan etika, serta menawarkan solusi untuk berbagai masalah kehidupan. Di sebalik bahasa yang indah dan mesej yang mendalam, Al-Quran menyimpan lapisan keindahan tersembunyi. Lapisan yang dijalin dengan corak matematik yang rumit dan simetri angka. Setiap huruf, kata, dan ayat dalam Al-Quran memiliki tempat dan makna yang spesifik, menciptakan sebuah harmoni yang luar biasa. Aspek Al-Quran ini sering disebut sebagai ijaz al-adad, mengajak kita untuk menyelami lebih dalam asal-usul ketuhanannya. Ijaz al-adad menunjukkan bagaimana angka-angka dalam Al-Quran tidak hanya sekadar angka, tetapi juga memiliki makna dan tujuan yang lebih dalam. Al-Quran mencabar manusia untuk merenungkan penciptaannya, untuk memikirkan tentang alam semula jadi, dan untuk mencari ilmu. Ia mengajak kita untuk melihat keindahan dan keteraturan alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan. Di dalam ayat-ayatnya terletak jemputan yang mendalam untuk meneroka keajaiban alam semesta dan untuk mengenali tanda-tanda kewujudan Tuhan. Setiap bintang di langit, setiap daun di pohon, semuanya adalah bukti kebijaksanaan dan kekuasaan ilahi. Sama seperti langit dan bumi yang diatur oleh hukum matematik, Al-Quran juga menunjukkan ketepatan yang menakjubkan dalam struktur numerikalnya. Setiap angka dan pola dalam Al-Quran memiliki makna yang mendalam, mencerminkan keteraturan dan keharmonian alam semesta. Gabungan angka yang rumit ini, yang dijalin dengan lancar ke dalam teks, menunjukkan tahap reka bentuk dan kehendak yang melampaui kemampuan manusia. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan yang sejati, yang tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Ia menjadi bukti keaslian ilahi Al-Quran, mengesahkan statusnya sebagai firman Allah. Keindahan dan ketepatan matematik dalam Al-Quran adalah salah satu cara Tuhan menunjukkan kebesarannya kepada kita. Semasa kita memulakan perjalanan penerokan ini, kita berdoa untuk petunjuk dan kejelasan, berusaha untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di dalam permadani angka Al-Quran. Dengan hati yang terbuka dan minda yang ingin tahu, kita berharap dapat memahami lebih dalam makna dan tujuan di sebalik setiap angka dan pola dalam Al-Quran. Kajian tentang simetri angka dalam Al-Quran bukanlah sekadar latihan intelektual. Ia adalah satu tindakan ibadah, satu cara untuk berhubung dengan ilahi melalui bahasa matematik. Melalui kajian ini, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Melalui lensa inilah kita mula menghargai keindahan yang rumit dan kebijaksanaan yang mendalam yang tertanam dalam struktur angka Al-Quran. Setiap pola dan angka dalam Al-Quran adalah bukti kebesaran dan kekuasaan Tuhan, mengajak kita untuk merenung dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Simetri angka pada hakikatnya adalah susunan angka yang harmoni untuk mewujudkan rasa keseimbangan dan perkadaran. Ia adalah seni yang tersembunyi dalam angka, yang seringkali tidak disedari oleh mata kasar. Konsep ini yang terdapat di seluruh alam semula jadi adalah bukti keindahan dan ketelitian ciptaan Tuhan. Daripada corak rumit empingan salji yang unik kepada lingkaran galaksi yang megah, simetri angka adalah bahasa universal yang menghubungkan segala sesuatu. Keindahan ini juga tertanam dalam struktur Al-Quran, kitab suci yang menjadi panduan hidup umat Islam. Cap jari ilahi ini terbukti dalam pengulangan angka tertentu, menunjukkan kebijaksanaan yang melampaui pemahaman manusia. Susunan ayat dan bab yang seimbang dalam Al-Quran adalah bukti keindahan dan ketelitian yang tidak mungkin dihasilkan oleh manusia. Hubungan rumit antara nilai angka yang berbeza dalam Al-Quran menunjukkan tahap kehendak yang menentang penjelasan manusia. Kehadiran simetri angka dalam Al-Quran mempunyai pelbagai tujuan yang mendalam dan bermakna. Pertama, ia bertindak sebagai bukti asal-usul ketuhanannya, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan. Sifat rumit dan tepat corak angka ini tidak mungkin difikirkan atau diatur oleh tangan manusia, menegaskan keaslian dan ketulenan Al-Quran. Ia merupakan cabaran kepada mereka yang ragu, mengajak mereka untuk memikirkan tentang kemustahilan kerumitan sedemikian timbul daripada kebetulan semata-mata. Kedua, corak angka ini berfungsi sebagai cara pemeliharaan yang unik dan berkesan. Pada zaman sebelum mesin cetak, apabila Al-Quran disalin dengan teliti dengan tangan, simetri angka ini bertindak sebagai perlindungan daripada kesilapan dan perubahan.
Sebarang penyimpangan daripada struktur angka yang tepat akan segera kelihatan, memastikan integriti teks terpelihara sepanjang zaman. Ini adalah bukti bahawa Al-Quran telah dipelihara dengan teliti dan tepat sejak ia diturunkan. Akhir sekali, dan mungkin yang paling penting, simetri angka dalam Al-Quran menambah lapisan kedalaman dan keindahan pada mesejnya. Ia mengajak renungan dan refleksi, menggalakkan pembaca untuk menyelami lebih dalam makna dan kepentingan corak ini. Melalui penerokan inilah kita mula menghargai permadani ciptaan Tuhan yang rumit, baik di dunia fizikal maupun dalam firman yang diturunkan. Simetri angka ini bukan sahaja menambah keindahan visual, tetapi juga menambah dimensi rohani yang mendalam. Ia mengingatkan kita bahawa setiap ayat dan setiap angka dalam Al-Quran mempunyai makna dan tujuan yang mendalam. Dengan memahami dan menghargai simetri angka ini, kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dan memahami kebijaksanaannya yang tidak terhingga. Melalui penerokaan dan kajian yang mendalam, kita dapat melihat bagaimana setiap elemen dalam Al-Quran saling berkaitan dan menyokong satu sama lain. Ini adalah bukti bahawa Al-Quran adalah wahyu yang sempurna dan tidak dapat ditandingi, baik dari segi keindahan maupun ketelitian. Dengan memahami simetri angka dalam Al-Quran, kita dapat menghargai keindahan dan kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nombor 7 mempunyai tempat istimewa dalam banyak budaya dan agama. Sering dikaitkan dengan kesempurnaan, kesempurilahian. Dalam pelbagai tradisi, nombor ini dianggap sebagai simbol yang membawa makna yang mendalam dan signifikan. Dalam Al-Quran, kepentingan angka 7 tidak dapat dinafikan. Muncul dalam pelbagai konteks dan membawa makna simbolik yang mendalam. Angka ini seringkali dikaitkan dengan konsep kesempurnaan dan keseimbangan yang mencerminkan kebijaksanaan ilahi. Daripada 7 langit dan bumi hingga 7 peringkat penciptaan, nombor 7 meresap dalam naratif Al-Quran, menunjukkan susunan kosmik yang lebih besar dan kesempurnaan ciptaan Tuhan. Setiap lapisan langit dan bumi ini menggambarkan struktur yang teratur dan harmoni yang diciptakan oleh Tuhan. Salah satu contoh nombor 7 yang paling menarik ialah kaitannya dengan Al-Fatihah, surah pembukaan Al-Quran. Surah ini bukan sahaja penting dalam konteks ibadah harian, tetapi juga dalam memahami mesej keseluruhan Al-Quran. Surah asas ini, yang terdiri daripada 7 ayat, dibaca dalam setiap solat dan dianggap sebagai intipati seluruh Al-Quran. Setiap ayat dalam Al-Fatihah membawa makna yang mendalam dan berfungsi sebagai panduan rohani bagi umat Islam. Pengulangan 7 ayat ini dalam setiap kitaran solat menonjolkan kepentingannya dan menekankan konsep kesempurnaan dan keutuhan yang diwakili oleh nombor 7. Ia juga mengingatkan kita tentang keperluan untuk sentiasa mengingati dan memuji Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Lebih-lebih lagi, Al-Quran menyebut 7 pintu neraka, peringatan yang jelas tentang akibat daripada menyimpang daripada jalan kebenaran. Setiap pintu ini melambangkan tahap penderitaan yang berbeza bagi mereka yang tidak mengikuti ajaran Tuhan. Sebaliknya, konsep syurga juga digambarkan dalam sebutan 7, dengan Al-Quran membicarakan tentang 7 syurga. Setiap satu mewakili tahap kebahagiaan dan ganjaran yang berbeza. Ini menunjukkan bahawa ganjaran bagi mereka yang beriman dan beramal soleh adalah berlapis-lapis dan tidak terhingga. Penjajaran 7 dalam konteks ganjaran dan hukuman ini seterusnya menekankan penekanan Al-Quran terhadap keseimbangan dan keadilan. Keadilan ini adalah asas kepada ajaran Islam dan mencerminkan keadilan Tuhan yang sempurna. Kemunculan angka 7 yang berulang kali dalam konteks yang pelbagai ini menggariskan kepentingannya dalam pandangan dunia Al-Quran. Ia menunjukkan bagaimana nombor ini digunakan untuk menyampaikan pelbagai mesej penting dan mendalam. Ia berfungsi sebagai peringatan berterusan tentang kuasa Tuhan, kebijaksanaan dan kesempurnaan yang wujud dalam ciptaannya. Setiap elemen alam semesta ini mencerminkan keagungan dan kebesaran Tuhan. Ia mengajak kita untuk merenungkan keluasan alam semesta, kerumitan alam semula jadi, dan tempat kita dalam reka bentuk kosmik yang agung ini. Dengan merenung ciptaan Tuhan, kita dapat jadi kebijaksanaan dan keagungannya, serta memahami perasaan kita sebagai hambanya di dunia ini.